Hmm. Okay. Harid baca. Okey. Hmm. Gajah satu menunjukkan dua berat berjisim 3 kilogram dan 5 kilogram bersambungkan pada satu tali melalui sebuah tangkal licin. Apabila sisa tangkal ini dilepaskan, apakah tegangan tali T? Dah buat dah Harid? Dapat berapa jawapan? Hmm, saya buat tak dapat ke? Kalau awak faham betul-betul yang kertas 2 saya Selangor kita buat hari tu, tak jadi masalah. Awak tak faham kot. Awak buat macam mana? Okey, mula-mula awak buat apa? Ha? Hmm. Mula-mula buat apa? Siapa dapat jawapan? Okay, kita tanya dulu. Siapa dapat jawapan? Saya dapat jawapan tapi Ha, itu apa nama kamu yang ajar saya. kamu Najah. Okey, dapat jawapan Uh, apa? Jawapan dia saya dapat A. Okey, so boleh terang sikit first step awak buat apa? Saya. Ya, Ya saya udah nak tahu okey okey okey. awak faham macam mana. Okey, first step buat apa? So first step kita buat apa nama tu F bersamaan WT. Siap kita guna mass dengan tegangan tu. So macam soalan sebelum ni kita kena buat persamaan serentak. Itu first step ke? Ah, uh, first step. Soalan ni ada bagi tahu tak dia bergerak arah mana? Tak, dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu tapi logiknya agak-agak dia Logiknya gerak dia arah akan mana? gerak dari yang 5 tu dia akan jatuh ke bawah. So kita first step kita kena buat arah apa dulu? Kita kena buat daya graviti, arah daya graviti. Kan arah daya graviti. Okay, so cikgu nak ajar satu benda tau. B, kalau korang okay. First kali awak akan tengok dia bergerak arah mana dulu kan? Objek mana yang bergerak arah mana, betul tak? Betul tak Haras? Ya cikgu, ya cikgu. Awak akan tengok objek mana satu yang bergerak ke arah mana. Okey, 5 kg bergerak ke arah bawah, sepucutan dia ke arah bawah dan 3 kg akan bergerak ke arah atas. Sebab dia tak stabil, sebab dia tak balance, berat dia tak sama, jisim dia tak sama, betul? Okey. Betul cikgu. So, saya punya kaedah B. B ni adalah benda. Benda bergerak arah mana. Kalau kita try lah tengok kalau awak ada cara lagi macam mana nak buat teknik dia tu. So, B ni benda yang bergerak. Kita tengok benda mana yang bergerak. Benda tu bergerak ke tak bergerak? Kalau benda tu bergerak, bergerak ke arah mana? Ke bawah ke arah ke atas? So kalau macam ni ada dua benda bergerak. Dua-dua bergerak. 3 kg bergerak, 5 kg pun bergerak. So dua-dua ada pecutan dia. Sebab dia melibatkan dua sistem kan? Sistem pertama, sistem kedua. Okey, B, benda yang bergerak. Yang kedua awak tengok dia punya, awak buat apa? Awak tengok arah dia. BA. Tengok arah. Tengok benda, tengok arah dia bergerak. Okey. Lepas tu, tengok dia punya daya dia. Bat. Tengok daya. Okey, daya dia dekat dua sistem. Daya pertama yang mana Haras? Daya apa? Kena label daya kan? Okey, daya apa Daya Haras? tegangan cikgu. Okey, daya tegangan. Ke mana? Untuk sistem satu, ke mana daya tegangan dia? Untuk sistem satu daya Mm-mm. tegangan dia ke atas lah. Ke atas. So 3 kg ni dia tak bagi dia punya arah tegangan. So arah tegangan mesti menghala ke Atas. tempat dia Ah, diikat ke atas. ke Okey, tempat diikat. betul. Okey, selepas tu seterusnya nak label daya apa lagi? Kita masih daya ni kat sini. Kita masih untuk daya. Ni dah settle benda bergerak, arah gerakkan benda tu dan daya. Kita tengah buat labeling daya sekarang. Apa lagi daya? Daya graviti. Daya graviti. Apa simbol daya graviti? G. G. G kecil lah. G kecil daya graviti ke pecutan graviti? G kecil tu daya graviti ke pecutan graviti? G kecil tu pecutan dia lah, pecutan dia. Pecutan. Nombor 44 ni. Pemalah graviti, Okay. G besar. Tak ada. Tak melibatkan G besar ni pun. G besar ni hanya untuk bab 3 yang kegravitian tu. Kita
kita guna G ni. Kenapa kena guna G tu? Kenapa kena guna G tu? Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan daya. Dapatkan daya apa? Pecutan. Daya pecutan. Sini, dekat sini. Sini Okay. Daya sama dengan MA. Tapi sebab benda tu digantung macam tu, benda tu bergerak di sepanjang paksi Y, maka A dekat sini ialah G. So waktu ni kita panggil daya ni daya graviti. Daya graviti ataupun weight, berat. Berat awak berapa Ras? 45. 49. 49 tu kg kan? kg. Tak serik-serik lagi daripada kesilapan yang dalam kertas 2 trial tu. Soalan tanya berat, awak bagi mass. Berat awak berapa dekat permukaan bumi sekarang ni? 49 Newton. 400. 49 Newton. Berat saya 490 Newton. Itu kalau awak anggap G sebagai 10. Kalau awak anggap G sebagai 9.8 almost lah kan. 9.81 lah, around near to 490 Newton lah. So ingat bila sebut berat tu awak kena darat dengan pecutan graviti bumi. Kalau awak berada di bumi, kalau awak berada jauh daripada bumi, makin berkurang. Kalau awak berada di bawah permukaan bumi, dia berkadar terus dengan dengan radius bumi. So kat bulan lain. Okay, faham tak? Kena darab, berat kena darab. Jadi kat sini tadi. Ni. Okay, yang kedua, labelkan apa? Berat ke, GSM ke, pecutan graviti? Yang kedua pecutan lah. Pecutan lagi? Dah dapat pecutan dah kan. GSM. GSM? GSM berat lah. Berat. Sebab berat ke? T ni daya tegangan. Daya tegangan mesti dibalancekan dengan daya graviti ataupun berat. Simbol daya graviti ataupun berat tu W. Okay. Ataupun kalau melibat ni lah W je lah. Okay. Faham tak? W. Okay. Apa formula dia? F bersamaan dengan T tolak W, tapi W dengan T tu tengok kepada mana lagi besar. Okay. Kat sini B tadi adalah benda yang bergerak. Benda bergerak ke tak bergerak? Kes ni bergerak. So tengok bila dia bergerak, dia ada arah gerakan dia. Okay, arah gerakan dia tengok arah mana. So labelkanlah arah pecutan dia arah mana. Okay. Yang ketiga, labelkan daya dan tengok arah daya tu. Mana lebih besar. Okay, so yang pertama, pesan pertama ni macam mana? Aras? Kita tengok sistem yang sebelah kiri dulu. So sebab yang pertama, since T lagi besar, daya tegangan lagi besar daripada dia punya berat. So kita akan ambil. Sebab apa tegangan lebih besar daripada berat? Sebab yang belah kanan kita tu lagi berat daripada belah kiri. Sebab pecutan. Sebab pecutan dia. Yang sebelah kiri ni pecutan dia ke atas. Maka T ni lagi besar lah daripada W1. Kita labelkan W1 Okay. W2 untuk 5 kg, W1 untuk 3 kg. Boleh faham? Boleh. Okay, so T tolak. Awak kata tolak sebab dia lebih besar, dia tolak lah. Dia lebih besar tolak dengan W1. Samakan dengan apa? Sama dengan F. Samakan terus dengan GSM objek yang bergerak ni. Yang ini. Nak mudahkan awak. Awak tak perlu buat F pun tak apa. 3A. Awak terus tengok objek yang bergerak tu 3 ni. Okay. Okay, kalau tak nak tulis M pun tak apa. Terus nak buat 3 pun boleh. Okay, tak jadi masalah. So maksudnya awak kena tengok sistem 1, objek mana yang bergerak, objek yang ini. Jadi kat sini mesti objek tu. Terus masukkan 3. Terus masukkan 3 kilo. Daratkan dengan pecutan dia. Kita tahu tak pecutan dia? Kita tahu. Tak tahu. So tahu A. Lagi. Kena cari ya. Kita tak tahu lagi. W ni tadi ialah mg. M. GSM dia ni 3. Daratkan dengan apa?
G. G berapa G? 9.81. Yang ni M1 G. Yang ni pula M2 G. Okay, so 9.81. Okay, samakan dengan 3A. So ada dua unknown kat sini. T dengan A. So dapatlah persamaan pertama. Sama. Okay, persamaan kedua pula. Harith, boleh tak buat persamaan kedua? Ya cikgu. Macam mana persamaan kedua? Buat WM tambah WM tolak T sama dengan MA tu. Okey, sebab dia bergerak ke bawah. Bila dia bergerak ke bawah, maksudnya W2 lah lebih besar. Jadi W2 tolak W1. W2 tolak Tolak dia punya percutan. Tolak dia T. Sorry. tolak T. Tengok dia jangan campur sistem. Sistem satu, sistem dua. Asing kan? Sistem ni kau jangan nak campur. Faham tak? Faham. Jangan campur dia. Okey, samakan dengan MA. MA iaitu jisim 5 kg daratkan dengan percutan tu. Betul? Betul cikgu. Lepas tu ni 5 kg daratkan dengan 9.81 tolak T samakan dengan 5A. Dapatlah persamaan kedua. So ada dua persamaan. Okay, semua faham tak untuk buat benda ni? Dah 2 kali dah naik kat sini. Dah 2 kali dah. Faham tak? Vino faham tak Vino? Ke math sangat messy sangat saya buat ni? Faham cikgu. Faham? Okay. So but lepas tu samakan dengan MA. Cikgu, But samakan dengan MA. Ya. But ma. saya faham, tapi yang 3A dengan 5A tu mana datang? 3A dengan 5A. Okay. Kan cikgu kata tadi Batma. Okay, Batma. Saya nak try guna Batma ni. Awak ingat Batma je. Bat B. B ni benda yang bergerak. Okay, lagi sekali lah. Okay, saya nak suruh. Okay. Okay, sangat kena faham sebab kali tu saya dah terang masa sebelum syuting sebulan itu, tapi Madi kata tak berapa faham masa tu. Bila buat soalan balik tak faham. So maksudnya kat sini awak tak dapat konsep dia. Okay, jadi yang pertama awak kena tengok takal. Okay, takal. Dia seimbang ke tak seimbang? Okay, ni takal. Okay, kalau kita letak 3, sini 3, seimbang tak? Seimbang. Tak? Seimbang. Jadi kalau kita guna Batma, Bat sama dengan MA. Okay. Kalau ada dua objek, maksudnya dua sistem. Okay, sistem satu sebelah sisi kiri, sistem dua sebelah kanan. Okay. Dan yang pertama bila dia kita tengok percutan dia. Dia seimbang, maka percutan dia kosong. A dia kosong. Faham tak? Dia seimbang, dia tak bergerak. So percutan dia kosong. Faham tak sampai sini? Faham? Okay. Dia tak bergerak. Maksudnya bila tak bergerak, dia B ni tak adalah. Maksudnya benda tak bergerak. B ni benda yang bergerak. Benda. Kita tengok benda. Benda tu bergerak ke tak? Bergerak ke tak? Kalau sebelah sini kosong, maksudnya benda tu tak bergerak. Kosong juga tak bergerak. Lepas tu tak adalah arah gerakan dia. So sebab dia stable. Okay, kosong juga. So kat sini daya. Daya yang terlibat, semua objek mesti ada daya berat. W. Berat dengan, kalau diikat dia ada tegangan. Sebab dia tak bergerak, maksudnya W sama dengan T untuk sistem 1. W untuk sistem 2 sama juga dengan T. W untuk sistem 1 sama dengan T. W untuk sistem 2 sama dengan T. Itu sekiranya tak ada A. Dia tak bergerak. So A dia kosong. Faham tak? Faham cikgu. Okey. Seimbang. Jadi kita tengok pula sistem kalau dia bergerak. Okey, kalau dia bergerak. Okey. Kalau bergerak macam tadi case tadi tu.
Okay. Ni 3, ni 5. So secara logiknya dia akan bergerak tak? 5 kg dengan 3 kg. Dia akan bergerak ke arah yang lebih berat. Lebih jisimnya, lebih berat. Maksudnya setiap objek ada berat. W1, W2. Okay, dan dia lawan dengan tegangan. Okay. So kalau kita tengok sini pun kita tahu 5 lebih besar. So kita tahu dia akan bergerak ke arah yang ke arah sistem 2. Okay, kita bahagikan 2. Kalau dapat macam ni kita bahagikan 2 terus. Sistem 1, sistem 2. Mesti bagi 2 sebab kita ada 2 sistem yang berbeza. 2 objek, 2 sistem maksudnya 2 objek yang berbeza. Faham tak? Faham? Okay. So sebelah sini pun dia bergerak ke arah atas lah sebab takal dia disambungkan dengan sistem takal yang sama, tali yang sama. Okay. So satu gerak ke atas, satu gerak ke bawah. Okay, kita guna sistem Batma tadi. Ini saya baru cipta sistem ni. Okay, first kita tengok ada tak A? Oh, ada. Okay, dia ada gerakan. Ada A. So bila ada gerakan, kita tengok B, benda yang bergerak tu. Okay, 3 bergerak ke atas, arah kita tengok arah dia. Arah 3 bergerak ke atas, 5 bergerak ke bawah. Kemudian kita cuba tengok daya dia. Kalau dia bergerak ke atas, maksudnya daya tegangan lebih tinggi daripada W1. So kita ambil T yang besar tolak yang kecil. Okay. Kalau yang sebelah kanan pula, W2 tolak T. Betul tak? Sampai sini faham? Faham? Okay, yang lain faham? Kita buat daya pula. Kita buat dia punya dia punya daya, jumlah daya-daya yang terlibat tu. Faham? Cikgu, kalau dia arah ke bawah kita kena jadikan W tu ke depan Kalau dia arah ke bawah, maksudnya pecutan dia arah ke bawah. Pecutan ke Vina? Ya cikgu. Kalau pecutan di bawah, logiknya macam tarik tali lah. Maksudnya daya yang bawah ni lebih besar daripada daya yang atas. Sebab tu dia boleh bergerak ke bawah kan? Betul? Betul cikgu. Jadi bila dia lebih besar, katakan ini 10, yang ini 8 Newton, ini 10 Newton. Jadi kita tolak lah. 10 Newton tolak dengan 8 Newton. Mesti W2 lebih besar, barulah dia boleh bergerak ke bawah. Macam tu. Okey cikgu. Faham? Faham. Okay. Lepas tu awak mesti samakan dengan MA ni. Mesti samakan dengan MA. So sebelah ni, bat ni adalah untuk daya-daya yang terlibat. Daya-daya yang terlibat. Awak mesti samakan dengan MA. Okay, saya buat kat bawah samakan dengan MA. Buat kecil sikit lah. Bagi awak faham. Faham tak nak buat daya-daya tu? Kalau kata ada 2 ekor monyet macam soalan Selangor, maksudnya apa? W tu ada 1 ke 2 ke bawah tu? Macam soalan Selangor hari tu. Kan? Soalan Selangor ada 2 ekor monyet. 2 ekor monyet. Kan? Betul? Betul cikgu. So ke bawah tu kena tambahlah W1, W2. Kena tengok sistem yang berbeza. Okay. Faham kan? Sebab hari Rabu saya nak buat spot quiz. Saya nak buat quiz untuk topik ni je. Nak tengok faham ke tak? Satu soalan ni. Okay? Boleh? Faham kan? Okay. Tadi buat macam mana? Vina? Buat yang untuk yang pertama buat macam mana Vina? T1 T tolak T tolak W1 okay, W1. Okay. Samakan dengan M 3A. Ambil jisim dia. M ni yang kat sini adalah objek ni lah. Objek dalam sistem 1 lah. Takkan kita nak ambil objek dalam sistem 2 sebab kita buat sistem 1 sekarang. So kita samakan, kita ambil 3, kita garakkan dengan pecutan dia. MA lah. M ni jisim objek yang terlibat. Okay. Untuk nombor 2, Syam. Buat persamaan untuk sistem 2, Syam. Syam ada tak? Dia bergerak ke bawah ni. Syam ada?
Syam? Anik ada Anik? Syam, anik ada Igo, anik ada. Okey, Anik. Anik, Buat persamaan untuk sistem, buat bat dulu untuk sistem 2. Sistem 2 ni. Dia bergerak ke bawah. Maka, anik mana Anik anik? mana? Aduh, betul. Macam ke? Anik buat persamaan Ya, tengah untuk makan. sistem 2. Sistem 2. Untuk sistem 2. Buat daya yang terlibat untuk sistem 2. Jumlah daya bersih untuk sistem 2. T tolak W2. Kalau T tolak W2, dia bergerak ke atas ke bawah? Ke bawah. T ke atas. Kalau T 10 Newton, W2 5 Newton, T tolaklah W2. Sebab T lebih besar. Untuk dia bergerak ke atas. Sekarang dia gerak ke bawah ni. Maksudnya daya mana lebih besar kalau main tarik tali? Kita buat macam ni. Okey, ni W2. Sini T. Dia bergerak ke sini. A dia ke arah kanan. Daya mana yang lebih besar? W2 ke T? W2. Ambillah W2, tolaklah dengan T, samakan dengan MA. M dia 5, sebab objek 5 ni yang bergerak, darabkan dengan pecutan A tu. Faham tak? Faham juga. Okey, boleh tak yang lain? Buat persamaan je. Lepas tu yang lain semua melibatkan matematik. Okey, W2 tolak dengan T, samakan dengan M. M dia kat sini 5. Okey, 5A. Sebab objek yang 5 kilogram tu yang bergerak. Cuma W ni awak masuklah. 5 darabkan, sebab 5 kilogram darabkan dengan pecutan graviti. Sebab W ni mesti pecutan dia pecutan graviti. Jisim darab dengan pecutan graviti. W1 ni jisim yang 3 kg darab dengan pecutan graviti. Pecutan graviti 9.81. So, and then awak buat persamaan serentak. Dapatkan nilai A dan dapatkan nilai T. Faham tak? Faham tak Azrina? Faham cikgu. Okay, good. Okay, so jawapan dia A. Nanti kalau tak faham, sehari Rabu boleh tanya mentor awak. Awak pun mentor kena try. Sampai jadi mentor tu kena try. Fahamkan. Okay, nombor 23. Raja 23 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengesahkan hukum Hooke. Okay, hukum Cikgu Hooke yang 22. 22. Oh, nombor 22, sorry. Daya dalam keseimbangan. Apa jawapan dia? Azrina. Saya tanya mentor dulu. Daya dalam keseimbangan, apa jawapan dia? Situasi manakah daya-daya dalam keseimbangan? B kot. B code. Okay, kenapa awak jawab B code? Sebab saya jawab paper ni dah lama. So saya lupa kenapa saya jawab B. Tak boleh cakap macam tu. You have reason. You kena tahu apa reason you pilih B. Daya keseimbangan macam tadi. Okay. Maksudnya F1 tolak friction force. Dia seimbang. Maksudnya F1 tambah F ataupun F1 sebab dia tolak lah. Kenapa dia tolak? Kenapa tolak F? Kenapa F1 tolak F? Arah Kenapa tak tambah? bertentangan. Arah bertentangan. Sama dengan MA. Kan? Ni sama yang macam cikgu ajar tadi tu. Tengok daya yang terlibat, samakan dengan MA. M, jisim ni lah objek ni yang bergerak. Sebab objek ni jisim berapa, darab dengan pecutan berapa. Dia seimbang sebab A dia kosong. A kosong ada dua keadaan. Sama ada bergerak dengan hal laju seragam, A kosong. Ataupun dia tak ada hal laju. Dia tak bergerak langsung, at rest. Okay, hal laju dia kosong ataupun hal laju seragam. Untuk dapatkan pecutan kosong ni ada dua keadaan. Objek tak bergerak, V kosong, so A dia pun kosong. Ataupun dia bergerak macam kapal terbang. Kapal terbang bergerak dengan hal laju seragam. Bergerak dekat udara. Bergerak.
Dia bukan at rest, bukan dalam keadaan pegun. Bergerak tapi dengan halaju seragam. Maksudnya tak ada peningkatan halaju. Dia tak pecut. Faham tak? So bila dia tak pecut, A dia kosong, daya dia ke depan dengan daya ke belakang tu sama. Daya dia sama. Seimbang. Dia seimbang lah maksudnya. Faham tak? Faham. Ha. Okey, yang bulatan ni kenapa tak boleh terima? Kereta bergerak mengelilingi bulatan. Kat bulatan pun kita boleh pecut. So dia tak berapa jelas kat situ. Dekat bulatan tu dia memecut pun boleh. Ada yang buat drift memecut. Boleh je jadi. Okey, kapal yang sedang berlepas di atas landasan tu, bila dia nak lepas mestilah dia menambahkan halaju dia. Bila ada penambahan halaju, maka adalah pecutan. Pecutan ada nilai. Pecutan tidak sama dengan kosong. Okay, sama juga dengan ni meningkatkan kelajuan ni. So pecutan tidak sama dengan kosong. Sebab ada halaju bertambah. Okay, nombor 23. Hukum Hooke. Hukum Hooke tu apa formula dia? Pani. Saya tanya mentor lah. Apa formula dia Pani? Okay, boleh rujuk dekat list of equation. Ada tak? Mari kita tengok ada tak dekat list of equation. Okay. Ada tak? Pani. Ada tak Pani? Tak ada kan? Ada. Tak ada. Oh. Tak ada formula hukum Hooke dekat situ. Yang ada dekat soalan Traya Terengganu ni saya saja buka equation Traya Terengganu. Ada nombor 21. Nombor 21 ni adalah formula hukum Hooke. Okay, formula hukum Hooke. Guys, awak buat eksperimen yang spring masa trial tu, awak tambahkan air, jisim air kan? Betul? Betul. Betul kan? Ya cikgu. Kita tambah jisim air. Tambah jisim air. Mana ni? Ni. Ingat tak? Ingat. Awak ingat tambah jisim air tu. Awak tambah jisim air maksudnya awak tambah apa? Berat. Berat tu daya kan? F, Daya. betul? Betul. F. Lepas tu awak ukur apa? Guna pembaris awak ukur apa? Dia punya, kita ukur apa lah? Spring ke? Panjang spring. Panjang akhir spring tolak panjang awal spring dapat pemanjangan, betul? Betul. So pemanjangan tu pemanjangan tu betul. Pemanjangan tu yang mana satu? F ke K ke X? X. F tadi daya. F daya. Lepas tu berkadar terus dengan X. Betul? F berkadar terus dengan X. Lepas tu awak pun plotlah graf. Awak plotkan graf. X yang ni F. Lepas tu awak dapat garis lurus. Lepas tu awak kira kecerunan. Kecerunan ni mewakili nilai apa? F bahagi X. Paksi Y bahagi paksi X. Sama dengan kecerunan. So, sama dengan nilai apa? K. Awak kira kecerunan, awak akan dapat nilai K. K tu apa? Pemalar spring. Okay? Pemalar spring. Sebab semua spring ada pemalar kan? Betul? Mana tadi? Nombor 20. Saya tak boleh buat macam ni lah. Saya kena buka lain dia punya tu. Okay, So ingat, hukum Hooke je F sama dengan KX. Boleh? Boleh. So kalau soalan tanya apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke ialah daya berkadar terus dengan pemanjangan selagi tidak melebihi had kenyal. So dia berkadar terus sebab dia lalu kosong-kosong dan graf garis lurus. So daya berkadar terus dengan pemanjangan selagi tidak melebihi had kenyal. Kalau dia melebihi had kenyal, graf dia akan jadi macam ni.
Yang ini dia tak mematuhi hukum Hooke dah. Kalau dia garis lurus semua mematuhi hukum Hooke. Okey. So kat sini apa pun boleh ubah manipulasi? Daya pun boleh ubah bergerak balas? Pemanjangan spring. Pemanjangan spring dan kekerasan spring iaitu K adalah pembalik ubah dimalahkan. So jawapan dia B Faham tak? Faham tak? Ada apa nak tanya soalan ni? Faham ya? Okey. Nombor 24. Okey, ni saya minta Carmen terang. Baca. Saya minta mentor dulu. Raja 24 menunjukkan sepotong tube yang diisi dengan air dan minyak zaitun. Pilih pernyataan yang benar. Okey. So jawapan C. 1, 2, 3. Okey, boleh terang tak kenapa C? Okey, yang pertama 1, 2, 3 awak kata. So 4 ni salah. Okay, kita tengok air dan minyak zaitun tidak bercampur. Betul lah kan? Dia berpisah. Betul? Betul. Okey, dia berpisah. Okey, nombor 2. Air lebih tumpat daripada minyak zaitun. Okey, macam mana awak tahu dia tumpat ke tak tumpat? Sebab dia terapung di atas minyak zaitun. Oh, awak guna konsep dia terapung. Okey, so air dia dekat bawah, so dia kurang tumpat. Minyak zaitun kurang tumpat daripada air. Minyak kurang tumpat daripada air. Okey. Lagi? Nombor 3. Air memberikan tekanan yang lebih tinggi sebab ketumpatan lebih tinggi. Okey, air memberikan tekanan yang lebih tinggi. Okey, air ni tambah dengan tekanan atmosfera. Awak guna formula yang mana? Ada tak formula dia? Okey, kita tengoklah formula kat sini. Formula nombor? Rho GH. Nombor berapa? 22. Okey, kalau tekanan cahaya je guna formula 22. Okey, jadi apa ni hubungan antara ketumpatan dengan tekanan? Berkadar terus. Berkadar terus. Tekanan tinggi, ketumpatan tinggi, tekanan dia pun tinggi. Macam tu Betul? Ya. So air memberikan tekanan yang tinggi, yang lebih tinggi berbanding dengan minyak zaitun. Sebab tu air ni, isi padu yang sikit ni dia boleh tolak lebih tinggi lah. So air ni naik kan? Betul? Ya. So ada yang tak faham kat sini? Okey, nombor 4 kenapa salah? Kamu, nombor 4 kenapa salah? Sebab dua-dua ada dia tak ada tutup. So dua-dua pun ada tekanan atmosfera. Okey, betul. Tekanan atmosfera adalah dikenakan oleh berat udara. Okey, udara ni ada jisim dia, darabkan dengan graviti dapatlah berat udara. So bila ada ruang yang terbuka je mesti ada udara yang bertindak. Udara ada jisim dia, so adalah tekanan atmosfera. So tekanan atmosfera tu adalah tekanan yang disebabkan oleh berat udara ke atas 10,000 meter square. Betul ke? 10,000 meter square. Tak salah saya lah, kita check balik. Betul tak, Hamun? Ada dalam buku teks form 4 tu. Okey. Tadi cikgu tanya apa? Takrifan tekanan atmosfera. Okey, nanti check Okey. Okey, so 1, 2, 3 jawapan dia C. Semua setuju? Setuju. Okey, seterusnya nombor 25. Mentor seterusnya siapa? Chia, ada tak Chia? Okey, Chia. Tekanan gas dalam bekas adalah disebabkan oleh pelanggaran molekul-molekul gas dengan dinding bekas. Perubahan manakah yang akan meningkatkan tekanan gas? Meningkat laju purata molekul-molekul gas.
Okey, betul. Pelanggaran formula dia apa? Pelanggaran maksudnya dia melibatkan daya impas ataupun impas lah, MV tolak MU. Betul? Okay. So lagi banyak daya yang bertindak ke atas didier bekas. Okay. Pressure, tekanan ni pressure. Pressure, force over area. So bila hal laju purata bertambah, tenaga kinetik pun bertambah. So daya pun bertambah. Bila daya bertambah, tekanan pun bertambah. Okay. Kenapa B salah? Isi padu bekas tak ada kaitan. Ada kaitan tu. Ada kaitan. Isi padu bekas. Bila sebut tekanan gas je, kita akan refer rumus berkaitan dengan berkaitan dengan hukum gas. Rumus berkaitan hukum gas yang mana? 13. Yes, nombor 13. So kalau kita zoom nombor 13 ini, sini adalah tekanan gas, isi padu gas, suhu gas. Jadi kalau dia mention mengenai isi padu, isi padu bekas tak ada. Ya, isi padu bekas boleh dia ada kaitan dengan isi padu gas kan? Kalau isi padu bekas tu besar, isi padu gas pun besar, betul tak? Sebab gas mengambil ruang mengambil isi padu gas tu. Faham tak maksud cikgu? Okay. Kan isi padu gas adalah diwakili oleh isi padu bekas. Ni bekas. So gas dalam ni mewakili lah kan, betul? Lagi besar bekas tu, isi padu dia lagi besar, ruang dia lagi besar, isi padu gas pun besar. Okey, jisim bekas tak. Jisim bekas dia tak memainkan, dia tak mempengaruhi. Okey, suhu gas. Okey, kita tengok formula ni lah. Formula yang ni tadi. Okey. Apa hubungan P dengan V? Berkadar? P dengan V berkadar terus. Berkadar songsang. Kena bawa V ke sebelah sini. Jadi bahagi V, 1/V. Jadi P berkadar songsang dengan V. P tekanan gas. So isi padu bekas bertambah, tekanan kurang. Kita nak tekanan yang tinggi, meningkatkan tekanan. Okay, kita nak meningkatkan tekanan. So kalau isi padu bekas ni kurang. Okay, bertambah sebab ni bertambah. Jadi dia akan mengurangkan tekanan. Boleh faham? Faham tak B ni? Isi padu bekas ni menunjukkan isi padu gas juga. Sebab tu macam pelampung, macam pelampung kan, pelampung. Isi padu gas dia besar. Simple lah. So lagi besar pelampung tu, lagi banyak lah isi padu gas dia. Macam tu. So ni isi padu. Isi padu kita tambahkan tekanan kurang. Kita nak meningkatkan tekanan, bukan nak kurangkan tekanan, sebab tu B salah. Okey, jisim bekas. Jisim tak mempengaruhi. Okey, sebab jisim bekas ni yang ini. Jisim bekas tertutup ni. Jisim yang ini. So kalau jisim ni tak mempengaruhi pun isi jisim gas. Jisim gas di dalam dia. Tapi kalau isi padu bekas ni dia mempengaruhi lah kan. Okey, tu sains form 1. Salah saya lah. Okey, suhu gas. Apa hubungan pressure dengan suhu? Pressure dengan berkadar terus. Bawa T ke atas. So pressure berkadar terus dengan T. So bila suhu bertambah, tekanan pun bertambah. Okay. Mengurangkan suhu. So P, T.
kita nak tambahkan suhu. So kalau suhu, kita nak tambahkan tekanan. So kalau suhu kita kurang, tekanan pun kurang. So salah. So jawapan dia A. Okey, seterusnya nombor 26. Ini saya minta Chongkaini, mentor seterusnya Chongkaini. Chongkaini ada? Darjah 26 menunjukkan suatu jet hidrolik. Pengubah suaya manakah pada ombak P yang akan menambah tekanan pada ombak Q? So mission kita nak tambahkan pressure P ni, kita nak tambah. Okay, so macam mana nak tambahkan pressure pada ombak Q? Kita kena tambahkan force pada ombak Q, betul? Betul. So kita kena tambahkan force kat ombak Q lah, barulah pressure ni bertambah. Okey, formula apa yang kita guna? Ni prinsip apa? Ni prinsip apa kalau tengok ni? Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan dipindahkan secara seragam ke atas keseluruhan cecair dalam sistem tertutup. Ni ada valve ada injap dalam sistem. Sistem ni mesti tertutup. Lepas tu barulah pressure, tekanan ni boleh dipindahkan secara seragam. Seragam tu maksudnya pressure yang kita letak pada ombak P mesti sama dengan pressure yang kita hantar ke ombak Q. So dipindahkan secara seragam. Macam mana kalau kita tak nak bagi dia seragam? Kita tebuklah lubang kat sini. Bila ada lubang kat sini, maksudnya ada kebocoran. Bila ada kebocoran, cecair tu tekanan dia tidak dapat dipindah secara seragam sebab ada leaking. Ada kebocoran. So tekanan tak dapat dipindahkan secara seragam. Okay. So prinsip Pascal cakap apa faham Tekanan dipindahkan secara seragam ke atas keseluruhan cecair dalam sistem tertutup. Mesti sistem tertutup. Okay, boleh? Okay, so tengok formula. Ada tak formula yang berkaitan dengan prinsip Pascal ni? Okay. Tak ada lah. Tak ada kan? Pressure sama dengan force over area pun ada tak? Tak ada juga. Okay, jadi okay, kita tengok. Okay, so apa jawapan awak? C. Kurangkan luas keratan rentas. Kurangkan luas keratan rentas ombak Q. Okay. Macam mana? Kenapa? Reason dia apa? Kita kecilkan area untuk ombak P ni kita kecilkan. Okay. So kalau kita kecilkan area dia? Kerana tekanan berkadar songsang dengan area. So dia nak tekanan bertambah. So area kena berkurang. Area kena berkurang. Yes. Pressure, force over area. So pressure dengan area berkadar songsang. Area kecilkan, pressure akan jadi tinggi. So jawapan awak C. Okay, betul. Yang lain, ketebalan dinding tak memainkan peranan, isi padu pun tak ada, ketinggian H pun tak ada. Okay, ni formula F1 FP bahagi AP sama dengan FQ bahagi AQ. Betul tak? Nisbah je. Betul tak? Betul. Sebab pressure dia sama kan? Okay, saya nak awak tengok betul-betul kita nak tingkatkan FQ. Jadi AQ ni kita bawa ke atas. So kita akan dapat AQ bahagi AP darabkan dengan FP samakan dengan FQ. So kita nak tingkatkan FQ supaya PQ pressure dia bertambah. Macam itulah juga kan. So ini boleh jadi keluar AC juga. So faktor gandaan ni kita panggil faktor gandaan. Faktor gandaan ni kena nilai dia besar. Paling besar yang kita boleh ubah suai. A, area Q yang besar. Area Q ni yang ni.
Okay, area yang besar. Okay, area dia kena besar. Lepas tu area P. Yang bawah ni area P ni kena kecil. Sebab kalau 1000 bahagi 1, faktor gandaan dia 1000. 1000 darab daya input akan dapat daya output yang besar. Betul tak? Atas ni kena besar. Faktor gandaan yang luas permukaan umbuh besar ni kena besar dan luas permukaan umbuh kecil ni kena sekecil yang mungkin. Barulah faktor gandaan yang ini tadi AQ bahagi AP ni boleh jadi paling besar. Faham ke tak maksud cikgu? Faham tak? Faham tak? Haras? Oh, Haras. Dengar suara Haras. Faham Okey, nombor 27. Minta Tamia. Raja 27 menunjukkan seorang lelaki yang terselamat selepas terjatuh ke dalam laut. Tak dengar lah Mia. Tak dengar. Ada cakap tak? Oh, tak Mia ni. Ada. Tamia ada? Hello. Hello. Okey. Tamia baca soalan ni. Raja 27 menunjukkan seorang lelaki yang terselamat selepas terjatuh ke dalam laut. Jaket keselamatan yang dipakai berfungsi berdasarkan jawapan saya ialah A. Archimedes. Okey. Daya apungan buoyant force sama dengan rho V G. So lagi besar isi padu objek tersesar kan. So daya apungan tu lebih tinggi. Okey, berdalih ke objek ke. Okay, nombor 28. Najmi. Mentor kepada Chia dengan Tamia. Okey, Najmi. Mentor pula menti. Najmi ada? Ada cikgu. Okey, baca dan jawab. Sebiji bola dilontar secara berputar, bergerak ke hadapan dalam laluan yang melengkung seperti ditunjukkan dalam Raja 28. Ni dia melengkung macam ni kan? Betul? Kalau dia melengkung macam ni, maksudnya daya daripada atas besar lah kan? Daya atas besar maksudnya tekanan dia besar lah kan? Cikgu. Betul? Tekanan besar sebab dia punya hal laju sebab bahagian atas kecil. Betul? Kurang. Hal laju udara bahagian atas kurang. Betul tak? Ni prinsip apa? Yang berkaitan dengan hal laju Bernoulli dan tekanan Bernoulli ni prinsip apa? Bernoulli, very good. Okay. Hal laju dengan tekanan Bernoulli. Bernoulli tu benda yang boleh mengalir. Sama ada udara atau cecair mengalir. So, bila kita tengok arah ni, kita dah tahulah maksudnya daya paduan dia bergerak ke arah bawah. Maksudnya daya ke atas ni lebih besar daripada daya di bawah. So tekanan kat bawah ni kurang, tekanan hal laju kat bawah ni tinggi. Tu kesimpulan yang awak boleh buat. Vino faham tak Vino? Ya cikgu. Vino Pani mentor. Pani dengan Kak Ini. Okay. Sekarang Vino tengok gambar ni, apa yang Vino faham? Arah gerakan bola, dia swing, dia pergi ke atas ni. Maksudnya dia bergerak macam ni. Dia boleh bergerak macam ni kenapa Vino? Sebab tekanan dekat atas ni tinggi. Ya cikgu. Tekanan kat atas tinggi. Dia tolak bola ni. Tekanan kat atas tu tinggi. Macam mana tekanan kat atas tu boleh tinggi?
Sebab halaju dia kurang. Halaju dia tu halaju apa? Bola. Bukan halaju bola. Halaju udara. Udara yang bergerak di bahagian atas ni halaju dia little bit slow compare to udara yang di bahagian bawah. Halaju udara di bahagian bawah ni halaju angin angin. Angin tu udara yang mengalir lah. Halaju angin tu yang bahagian bawah ni lebih besar, lebih tinggi. Macam mana saya tahu halaju kat bawah ni tinggi? Sebab saya tengok arah gerakan dia ni. Arah gerakan bola ni dia berpusing macam ni. Bila dia pusing macam ni ke bawah dan ke atas ni maksudnya daya paduan dia ke bawah, sebelah sini ke atas. Okay. Dia ada perbezaan macam tu lah. Okay, laluan bola yang melengkung itu disebabkan oleh apa jawapan dia Najmi? Tekanan ke halaju ke? Halaju. Halaju di X lebih rendah. Tekanan udara di X lebih tinggi. Disebabkan oleh tekanan udara di, so jawapan D ni salah lah kan? Halaju udara di Y lebih tinggi. Betul ke salah? Tekanan sebelah, dia tengok sebelah sini. Dia satu bergerak ke bawah, satu bergerak ke atas. Maksud ada dua side tu dia boleh bergerak. Macam tu. Dan sebelah sini daya paduan dia ke bawah. Maksudnya tekanan sini tinggi, halaju sini rendah. Ini pula tekanan dia tinggi, halaju rendah. Cikgu, kenapa bukan halaju sama? Halaju sama. Kalau halaju sama, ada ke perbezaan daya paduan? Tak ada kan? Ada. Saya nak tanya mentor-mentor yang lain. Awak jawab apa? D. Donkey. D. Bola. Ya. Donkey. Pani jawab donkey. Tekanan udara di Y lebih tinggi. Tekanan udara di Y lebih, oh saya dah tulis itu. Sebentar pula. Okey. Lain? Yang lain? Kamu, Cia, Kaini jawab apa? Tamiah. Donkey. T. Semua jawab donkey. Saya rasa dia refer kepada yang ini kan? Saya ni lah. Dia refer kepada ni, benda ni. Betul lah. Salah. Betul lah, dia refer pada benda ni, arah gerakan bola. Maafkan saya. Maksudnya pressure kat sini tinggi lah kan? Yang bawah tinggi, halaju dia rendah. Okay, so halaju dekat Y rendah. Halaju dekat Y rendah. Ni salah, patutnya rendah. Lebih salah. Yang ini pula sepatutnya tinggi. Salah. So jawapan dia D. So untuk dia boleh bergerak ke arah sana mestilah tekanan dia tinggi. Tekanan tinggi halaju dekat bahagian Y ni rendah. Prinsip Bernoulli. Okay, betul-betul. Apa lagi tu? Tak nampak itu. Okay, nombor 29. Rishika. Cepat baca dan jawab. Okay, cepat. Ini kita buat eksperimen hari tu lah. Hukum Ohm. Eksperimen hukum Ohm. Okay.
Saja 29 menunjukkan suatu jejak elektrik. Perubahan manakah pada dawai yang akan menghasilkan bacaan tertinggi pada emitter? Jawapan saya B. B. Kenapa B? B cikgu. B, bola. Ha, Bola. Okey, bola. Kenapa bola? sebab kalau lebih panjang, lebih banyak arus dapat dialirkan. Bacaan emitter tertinggi ni maksud arus tinggi lah. Okey, arus tinggi. Dekat sini arus dia tinggi. Okey, arus tinggi. Macam mana nak dapat arus yang tinggi? Rintangan. Macam mana nak dapat arus tinggi? Rintangan mesti kurang. Rintangan kena? Kurang. Kena kurang. Rintangan wayar ni kena kurang. Okey, macam mana nak rintangan wayar kurang? Mengecilkan diameter dawai. Mengecilkan ke membesarkan diameter? Pintu besar, pintu wayar besar dengan pintu wayar yang kecil. Mana yang 50 elektron boleh lalu dalam masa 1 saat? Mana yang senang? Yang besar. Yang besar ni 50 elektron boleh lalu dengan senang. So rintangan kurang bila diameter besar. Okey, dan panjang, lagi panjang wayar tu lagi lama elektron tu nak sampai ke terminal negatif. So ada haba lah macam-macam. So rintangan akan jadi tinggi kalau panjang. So nak kurangkan rintangan, kena kurangkan panjang, kena tambahkan diameter besar, pintu kena besar. So bila rintangan kurang, arus pun tinggi. So awak jawab apa tadi? B, lebih panjang. Betul ke lebih panjang? Panjang wayar kena lebih, kena Lebih pendek. lebih pendek. So ni salah. Kena lebih pendek, L yang lebih pendek. Okey, dan diameter yang besar. Pintu, diameter wayar yang lebih besar, so elektron lebih senang nak lalu. So jawapan dia C. Okey, yang lain faham? Faham. Okey, nombor 30. Zurina nombor 30. Darjah 30 menunjukkan sebuah mentor di mana filamennya dibuat daripada dawai tungsten bergelung. Bergelung. So tungsten dia ni bergelung. Okey. Lepas tu fungsi dawai tungsten bergelung apa? Kenapa nak kena buat permukaan yang bergelung-gelung supaya Meningkatkan arus. meningkatkan arus. Siapa nak bangkang jawapan Azrina? Yang lain? Setuju ke dengan jawapan Azrina? Fungsi dawai tungsten yang bergelung ni, yang bergelung-gelung ni. Apa fungsi dia? Rintangan dia mesti tinggi kan sebab dia bergelung. Bergelung lagi panjang. Rintangan dia tinggi. Tapi fungsi. Dia nak fungsi. Kenapa orang buat dia punya tungsten tu bergelung-gelung? Ini rho L over A ni formula rintangan tau. Rho L over A di mana rho ni adalah kerintangan. Kerintangan ni berkaitan dengan jenis-jenis wayar. Length ni panjang wayar. A ni diameter ataupun area tadi. So kalau diameter luas pi R kuasa 2 kan. Pi D area. Cepat. Yang mentor-mentor, saya tanya mana jawapan awak?
C. Meningkatkan rintangan. Kenapa nak kena meningkatkan rintangan? Sebab P sama dengan I kuasa 2R. Meningkatkan rintangan supaya kuasa yang teresap keluar lebih tinggi. Ya, kuasa yang terlesap keluar dalam bentuk tenaga cahaya lebih tinggi. Sebab lampu ni memang kita nak dia punya tenaga cahaya dia tu. Kuasa yang terlesak dalam bentuk tenaga cahaya. Ini pun ada keluar dalam soalan trial kita yang struktur. Ingat tak hari tu? Pi square R tu. Ingat yang litar selari tu. Ingat tak? Ingat. Ni formula untuk power loss. Saya dah banyak kali cakap power loss. Power loss tu sepatutnya wire. Kalau arus yang lalu kat sini, arus yang lalu dalam wire ni, P sama dengan IV. Berapa arus yang dibekalkan, darab dengan voltan dibekalkan, kita dapatlah power kuasa yang arus yang mengalir dalam ni. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat ada power loss dalam bentuk haba ke cahaya. Haba dan cahaya. Ikutlah apa benda yang kita nak produce. Kalau macam elemen pemanas, macam cerit elektrik kan. Tahu cerit elektrik, rice cooker yang dia punya pelapik rice cooker tu. Itu dia tak adalah cahaya, dia hanya riliskan haba. Sebab tu dalam cerit air tu, dia punya bentuk bentuk dia coil. Ni cerit ni, ingat tak cerit? Cerit elektrik yang masak air 5 minit tu. Ingat tak? Pernah tengok tak dalam dia tu? Dalam tu dia bentuk coil kan. Bentuk coil tu maksudnya dia nak meningkatkan resistance. So bila resistance bertambah, power loss bertambah. Power loss dalam bentuk haba. So ikut apa yang dia nak bebaskan. Tenaga apa yang kita nak bebaskan dekat luar. Arus kena ingat. Arus ada yang mengalir dalam wire. P sama dengan IV. Arus pula power. Power yang kuasa elektrik. Tenaga elektrik, konsep dia macam ni. Konsep dia, faham konsep insyaAllah. Konsep dia macam ni. Bila ada satu alat elektrik, awak sambungkan kepada bateri ke, kepada arus ulang-alik ke, soket kan. So yang pertama, arus darab dengan voltan dapatlah kuasa yang mengalir. Arus darab dengan voltan dapatlah kuasa elektrik yang mengalir dalam tungsten dan mentol ni. Dalam masa yang sama, ada kuasa yang terlesap keluar dalam bentuk tenaga haba ataupun tenaga cahaya ataupun dua-dua. So P sama dengan I square R. Sebab tenaga elektrik sama dengan tenaga elektrik yang dialirkan sama dengan tenaga apa yang awak nak hasilkan output. Sebab tenaga ni dia tidak boleh dimusnahkan. Dia berubah bentuk. Tenaga elektrik berubah bentuk kepada tenaga cahaya. Haba tambah tenaga cahaya. Kan? Faham tak? So kat sini ada dua jenis kuasa lah. Kuasa arus elektrik yang mengalir dalam wire dan kuasa arus elektrik yang terlesap keluar. So kita tambah dua-dua ni dapatlah tenaga elektrik asal dia. So jawapan dekat sini ialah meningkatkan rintangan. Rintangan ni. Sebab kita dah meningkatkan length dia. Awak buat bentuk gegelung sebab awak nak tambahkan dia punya panjang. Bila awak tambahkan dia punya panjang dia ni bertambah, length dia bertambah, rintangan pun bertambah sebab rintangan berkadar terus dengan panjang. Faham tak? Faham tak Azrina? Faham cikgu. Kenapa? Kenapa bentuk gelung? Nak tambahkan? Rintangan. Tambahkan panjang dulu. Bila tambahkan panjang berkadar terus dengan rintangan. Okey, boleh? Boleh. 31.
Apa? Alia. Ini macam form 3. Okay, Alia. Ke tak Alia? Alia Nasuha. Tak ada. Alia. Ada tak? Firdaus? Ada Firdaus? Firdaus baca dan jawab. Rajah 31 menunjukkan label penggunaan tenaga yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga bagi dua jenis petisudut iaitu produk A dan produk B. Okey, apa beza dia? Produk A dengan produk B ni apa beza dia? Cuba kita cari. Produk A ada 5 bintang, produk B 4 bintang. Lepas tu Bintang tu tunjukkan apa? Kecekapan tenaga kan? Betul. Okey. Lepas tu apa beza lagi? Dia jimat tenaga. Jimat tenaga. Lagi apa beza dia? Dia Ini 45% kurang tenaga. 45% kurang tenaga. Yang ini pula? 35 je. 39. 39. Okey, ni watt dia berapa? Power dia? 358 watt. Okey, yang ni watt dia? 310 watt. So maksudnya dia punya power dia kurang. Bila power kurang, tenaga elektrik kilowatt jam, power direct time. Ni kilowatt, ni jam. Okey. Kilowatt jam kan? Okey. So power direct time. So bila power tu kurang, tenaga elektrik yang diguna kurang, maka kos pun kurang lah kan? Betul? Betul tak Firdaus? Betul tak? Betul. Okey. Jawab soalan. Pernyataan manakah paling sesuai bagi dua produk ini? A betul. A, kecekapan tenaga produk B adalah lebih tinggi. Betul ke? Salah sebab dia 4 bintang. Okey, B. Tenaga haba terhasil. Tenaga haba. Salah. Tenaga haba yang terhasil pada produk A lebih tinggi. Kenapa salah? Sebab dia punya watt kurang. Dia punya watt kurang. So tenaga haba kurang. Ni produk apa ni? Peti sejuk. Okey, peti sejuk. Okey, watt kurang. C? Tenaga yang hilang produk B lebih tinggi pada produk A. Betul lah. D? Salah. Penggunaan tenaga putara setahun adalah sama produk A dan produk B. So yang mana yang tenaga kurang? Produk A. A sebab power dia kurang. So dia nak yang pernyataan paling sesuai yang mana? C. So ni salah lah. Ini salah. A pun salah. Tenaga yang hilang B lebih tinggi. Okey, sebab dia punya power untuk B lebih tinggi daripada power untuk A. So tenaga yang hilang lebih tinggi. Okey, semua setuju? Jawapan dia C? Betul, C. Setuju. Okey, nombor 32. Sebab ni tak ada skema jawapan. Kita bincang lah. 32. Apa belum? Siapa yang belum? Harid dah ke belum? Vino. Harid dah ke belum tadi? Dah. Belum kan? Dah. Vino? Okay, Vino. Baca Vino. Rajah 32 menunjukkan seutas gawai yang membawa arus di antara kutub-kutub sepasang magnet kekal. Apakah arah daya pada dawai itu? Okay. Yang pertama, awak buat apa Vino? Saya guna petua tangan kiri Fleming. Okay, tangan kiri Fleming, kiri. FBI. Ni tangan kiri. Kita nak tentukan, kalau nak tentukan arah daya je, kita guna tangan kiri. Nak tentukan daya, guna tangan kiri. Daki Vino. Sorry Vino. Daya, nak tentukan daya, guna tangan kiri. Daki So, lepas tu, kita dah tahulah B dengan I kan? Arah B dengan I. Okay, macam mana arah B? Arah B ke mana?
Arah B, arah medan magnet daripada mana ke mana? Utara ke selatan. Okay, good. Arah utara ke selatan. Kita kena letak dekat sini. Kena letak satu titik dekat kita punya wire. Ni wire kita. Jadi kita letak satu titik dekat wire ni. Okay, lepas tu kita buat arah daya utara ke selatan. Okay, ni arah daya B. Lepas tu arah arus. Arah arus sini. Kan? Ya. Okay, paksi Z arah arus, paksi X arah daya. So paksi Y lah. Paksi Y arah sama ada A ataupun C arah dayanya. Okay. A ataupun C. Jadi arah A ke C? Saya jawab A, cikgu. Okay, F, B, I semua faham tak? Arus tangan jari telunjuk. Okay, jari telunjuk awak keluar ke atas, ni jari telunjuk. Keluar daripada buku awak ataupun tunjuk ke arah awak. Jari telunjuk tunjuk ke arah awak. Kemudian jari telunjuk pula. Jari tengah, ni jari tengah. Okay, jari tengah tunjuk ke arah awak. Ni arah arus kan? Okay, warna kuning. Warna kuning ni jari hantu. Jari hantu tunjuk arah sana. Ni jari hantu. So, arah daya ke bawah ke atas? Ke atas. Jari hantu Ibu mana jari. tu? Jari hantu tu jari nombor 2. Lepas ibu jari. Jari hantu tunjuk ke Tu jari arah. telunjuk cikgu. Cikgu terbalik. Allah Akbar. Kurang. Thank you. Amal. Saya dah pening ni jari. Sorry. Bino, kau tahu kan jari hantu ke jari telunjuk? Ya, cikgu. Tahu? Tahu. Okay. So, jari telunjuk arah mana? Medan magnet. Apa, cikgu? Ya. Jari hantu yang mana? Yang tengah Ya, cikgu, yang tu. Ayuh, pening. Cikgu pun pening. Jari telunjuk menunjukkan medan magnet kan, cikgu? Aduh. Dah mana dah bendanya? Ni ke? Aku dah terpadam. Ni lain kan? Ni soalan lain. Cikgu dah terpadam lah. Ni ke? Dah lah. Okay. Ni. Ibu jari. Jari kedua jari telunjuk. Jari ketiga jari hantu kan? Betul tak? Hantu duduk tengah-tengah kan? Betul, cikgu. Okay. So, sini. Okay, ni arah medan magnet. Kemudian arah arus. So, sini arah daya. Betul? C. Okay. Fidah tahu tak Fidaus? Ibu jari tunjuk ke bawah. Jari arah B. Jari. Tak cikgu pakai tangan kiri kan? Tangan kiri jari telunjuk tunjuk arah B ke kiri. Jari ke bawah. jari hantu tunjuk ke arah awak. So daya ke bawah, ibu jari ke bawah. Betul Betul. So, jawapan dia C. Tak faham tanya mentor hari Rabu. 33. Okey, Raja 33 ni saya tulis. Raja 33 menunjukkan sebatang magnet bar ditolak masuk ke dalam satu salinan. Okey, kalau macam ni ada galvanometer. Apa yang akan terhasil dekat galvanometer ni, Anik? Apa yang akan terhasil dekat galvanometer kalau ada pemotongan magnetic flux ni? Pemotongan medan magnet. Apa yang terhasil dekat galvanometer ni? Aruhan. Arus yang kita dapat daripada proses pemotongan magnetic flux. Magnetic flux tu wujud di sekeliling medan magnet ni.
Okay, wujud di sekeliling medan magnet. Medan magnet. Dia bentuk flux tu dia sebenarnya bulat-bulat macam tu. Okay, so bila ada gangguan saja, ada perubahan saja pada flux magnet ni, macam mana dia boleh berubah? Sebab ni, coil ni ganggu dia, potong dia. Coil tu bila kita tolak je masuk, coil ni yang gegelung ni, dia akan potong flux magnet yang warna kuning ni. So bila ada gangguan ataupun perubahan pada flux magnet, maka akan terhasillah arus aruhan. Faham? Faham kan? Okay, so soalan ni, apakah yang akan berlaku kepada jarum penunjuk galvanometer? Okay, saya minta Pani. Pani jawab, apa yang akan berlaku kepada jarum penunjuk galvanometer bila magnet bar ditolak masuk ke dalam solenoid? Okay, apa jawapan awak? Dia terpesong. Dia terpesong. Okey, terpesong dan kembali ke sifar atau terpesong dan kekal di situ? Saya tulis kembali ke sifat. Yang A tu saya buat A. Oh, jawab A. Kenapa? Sebab selepas solenoid masuk dalam, saya ingat tak ada tak ada flux magnet. Bukan. Tak ada pemotongan flux magnet dah apabila dia duduk dekat dalam ni kan? Betul. Masa dia ditolak masuk tu, semasa ketika dia ditolak masuk tu ada pemotongan, ada kacau flux magnet dia. Medan magnet ni ada dipotong, maka adalah arus aruhan. Lepas tu bila dia duduk dekat sini, dia dah tak ada pemotongan flux magnet, maka dia akan kembali ke sifar. So jawapan dia A. Okey, nombor 34 Haras. Okey Haras, apa jawapan awak? Nombor darjah 34 menunjukkan bilangan lilitan pada pasangan terminal output suatu transformer. Pasangan terminal output yang manakah voltan output dia 12 volt? Yang mana? R dengan S, ataupun Q dengan R, ataupun P dengan Q, ataupun P dengan R. Macam mana nak dapat ni soalan ni? Haras ada? Haras faham tak? Okay, Tamia? Jawapan saya ialah A, R dan S. R dan S. Sinilah. Okay, so yang ini NS. Yang ini NP. Ni VP. So VS kita nak berapa? 12 volt. Betul? Voltan output ni VS lah. Betul. Okay, kita tengok formula dulu. Ada tak formula? Okay, formula yang berkaitan dengan transformer. Nak maksimumkan formula. Tiba-tiba formula pula tak diberikan. Tak kemasak kat situ. Okay. Tak formula, okay. Tengok formula dulu. Ada tak formula berkaitan transformer kat sini? Ada tak? Ada. Nombor? 37. Okay, nombor 37. VS bahagi VP sama dengan NS bahagi NP. Actually pelajar, saya nak bagi tahu satu benda yang saya dah dapat kenal pasti bila dah jawab soalan objektif banyak-banyak ni tau. Iaitu banyaknya konstruk nisbah kadar. Banyaknya kaedah nisbah kadar daripada rumus untuk menyelesaikan masalah. Nanti saya akan kumpulkan soalan-soalan melibatkan nisbah kadar ni. Okay, kita boleh ambil VP bahagikan dengan NP. Haras nak cakap ke? Tak Haras ikut. tahu tak? Haras tahu tak ni cikgu buat formula macam mana ni? Tahu? Ni untuk cari transformer kan? Ini adalah kaedah nisbah kadar. VP bahagikan NP. Tapi kena label betul-betul lah. Yang ni VP kenapa dia voltan prima? Sebab dia arus ulang arus ulang alik. Arus ulang alik.
Transformer mesti kena guna arus ulang alik untuk dia punya input, dan yang ini NP. Okay, primer dengan primer. Okay, yang ini pula output dia NS. Sekunder, bilangan lilitan sekunder. So VS, voltan sekunder iaitu voltan output. So kita samakan VS bahagi NS. Ni nisbah kadar je sebenarnya. Okay. Lepas tu buat apa Tamia? Lepas tu saya gantikan nilai. BP 6 volt. ialah 6, and then NP ialah 20, and then VS 12, and then NS ialah kita nak cari. NS kita nak cari. So X. So darab silang. Okay, dapatlah X dia 40, betul? Cuba darab semua. 120 kali dengan 12. 240 bahagi 6. 40. So kita akan dapat 40 lilitan. Iaitu antara terminal R dengan terminal S, bilangan lilitan dia 40. Boleh faham? Boleh faham tak? Ni soalan SBP ada keluar soalan kertas 2 structure. Okey, nombor 35. Siapa tak faham ni? Faham ke tak faham? Faham jawablah. Faham ke tak faham jawablah. Tak faham. Jangan tunggu saya punya. Sedih saya. Nombor 35. Okey, Raja 35 menunjukkan satu litar yang disambungkan dengan osiloskop sinar katok. Okey, sekarang ni dia ada 2 diode kat sini. Okey, arus ulang alik. Lepas tu dia ada 2 diode. Kalau soalan tanya apa fungsi diode? Apa fungsi diode Najmi? Apa fungsi diode ni? Membenarkan arus mengalir satu arah, iaitu positif ke negatif, anode ke kathod. Kena pincang hadapan. Kalau pincang songsang tak boleh. Arus tak mengalir. Faham tak? So sebab tu diode tu membenarkan arus mengalir satu arah. Okey, cepat-cepat sikit lagi. Jadi jawapan dia apa? Antara suruhan berikut yang manakah suruhan yang betul dipaparkan apabila diode P disongsangkan. Diode P disongsangkan. So jawapan dia apa? Kamun? Kalau diode P disongsangkan. Ini saya tak tahu. Tak tahu? Saya tak tahu macam mana nak tentukan. Mental lain? Yang paparkan itu saya tak tahu macam mana nak tentukan. Oh, yang ini? Ya. Okey. Apabila diode P disongsangkan. Okey. Yang lain boleh jawab tak? Cikgu saya pilih C. Kenapa awak pilih siapa tu? Siapa? Mian pilih C. Okey. Okey, Mian pilih C. Maksudnya tak ada arus output. Okey, kenapa tak ada arus output Mian? Sebab kalau itu P dia songsangkan, dan itu arus boleh alir satu arah sahaja. So dia tak dapat melengkapkan satu litar. So dia tak ada itu yang atas itu. Okey, kita tengok ya. Okey, yang pertama, fungsi diode ni membenarkan arus mengalir satu arah. Okey. So arus ulang alik bentuk dia macam ni. Okay, kita buat 2 cycle lah sebab kat sini ada 2. Okay, so kalau untuk yang bahagian atas, bahagian ni dulu. Kita tengok bahagian yang bertanda hijau dulu. Okay, boleh tak yang bertanda hijau tu lalu? Okay, positif. Lepas tu positif. Boleh. Okay, dia mesti positif. Lepas tu maksudnya kat sini negatif. Kathod ni kathod. Okay, kathod. Kathod mesti jumpa negatif. So sini negatif, sini positif. So positif terminal mesti jumpa anode. Anode ni simbol dia positif. Okey, barulah pincang hadapan. So kalau macam ni,
cycle yang ini boleh lepas. Warna hijau ni boleh lepas. Kita buat warna hijau. So hijau ni lepas. Okay, faham tak yang tu? Okay, lepas tu kita tengok yang kuning pula. Okay, yang kuning ni maksud dia dah terbalik dia punya arah arus. Sorry saya ambil masa sikit sebab esok dah tak ada kelas fizik. Okay, so maksudnya positif dekat bawah pula, negatif kat atas. Okay, kalau positif kat bawah, positif jumpa katot, jumpa negatif. So pincang songsang. So bila pincang songsang tak boleh lalu, arus tak boleh lalu, maka tak ada lah. Tak ada. Maksudnya arusnya tak ada. Saya buat flat. Warna kuning tu untuk bahagian bawah ni. Dia tak boleh mengalir sebab pincang songsang. Yang ni pincang songsang. PS. Okay. Faham tak? So sama jugalah. Sama jugalah bila dia alternate pun dia akan lepas. Okay, sekarang kesnya kalau yang bawah ni P ni dia apa? Dia apa? Disongsangkan. Disongsangkan. Maksudnya yang bawah ni dia jadi macam ni. Okay, saya pasang kat sini. Okay, dia jadi anode sebelah sini. Cathode sebelah sini. Ni kira pemasangan P yang baru lah. Yang warna merah yang belah bawah ni P yang baru. Okay. So kalau kalau yang ni, kalau macam ni, first cycle yang atas ni mengalir. Positif, negatif. Positif jumpa positif, dia boleh mengalir lah. Boleh mengalir. Okay, lepas tu dia kat sini diode ni pincang songsang. Pincang songsang sebab negatif bertemu dengan anode. Untuk diode ni dia pincang songsang. So dia tak boleh mengalir. So bila tak boleh mengalir, tak ada lah. So untuk first, tak ada. Faham tak, Kamun? Faham. Lepas tu kita terbalikkan pula. Okay, kita terbalikkan. Untuk yang warna kuning tu. Okay, positif kat bawah, negatif kat atas. Okay, kalau positif jumpa positif, boleh lalu. Tapi sampai kat sini, sebab sini negatif jumpa positif, tak boleh lalu. So, tak ada juga, tak boleh lepas. So, tak adalah. So, betul lah jawapan dia C. Okay. Menti kalau tak faham, nanti mentor terangkan. Mentor faham tak? Hari Rabu. Tolong bawa kertas ni kalau tak faham. Okay, good. Nombor 36. Rajah 36 menunjukkan 1 liter automatik yang menggunakan transistor. Okay, ni transistor. Ini simbol apa ni, Vino? Termistor ni apa, Vino? Apa fungsi termistor? Mengesan cahaya ke mengesan haba? Mengesan cahaya ke mengesan haba? Termistor. Harid? Termistor mengesan cahaya ke haba? Termistor. Haba. So bila ada haba tinggi, maka rintangan termistor ni jadi rendah. Sebab bila kebakaran berlaku, contoh kita ambil haba kebakaran, kita tak boleh keluar daripada rumah yang terbakar tu. So apa kita buat? Kita akan cari kain tutup lindung diri kita. Carilah tempat-tempat mana-mana lindung diri kita. Seboleh-bolehnya kita cari tempat yang kita tak nak pergi ke tempat yang ada kebakaran tu. Kita cari tempat yang tak ada kebakaran lah. Kita lindung diri. So rintangan kita jadi rendah. Kita tak nak bergerak. Contohlah macam tu, rintangan rendah. So bila rintangan rendah, voltan yang diperlukan untuk bahagian termistor, perintangan termistor ni jadi rendah. Automatik voltan litar tapak akan jadi tinggi. Bawah ni litar tapak akan jadi tinggi. Bila voltan litar tapak tinggi, voltan bawah ni tinggi, maka adalah arus tapak yang mengalir. Bila ada arus tapak yang mengalir, B ni ada, base current ni ada. So transistor akan dihidupkan. So bila transistor dihidupkan adalah arus yang mengalir untuk litar pemancar. So bel loceng pun berbunyi. Okey, saya nak mentor tolong pastikan kalau pelajar tak faham, mentor faham tak
Kalau Menti tak faham, Mentor faham tak benda ni? Faham cikgu. Faham. Tolong fahamkan dan terangkan ni. Okey. So rintangan termistor berkurang jika suhu persekitaran bertambah. Dia dah bagi tahu. Loceng akan berbunyi apabila beza keupayaan merentasi R ialah 4 volt. Bila loceng berbunyi? Bila voltan tapak 4 volt. Okey. Bila voltan tapak 4 volt. Voltan keseluruhan liter 6 volt. Ni voltan total. Okey, voltan total 6 volt. Rintangan total iaitu rintangan termistor campur dengan rintangan 10 ni. Kita dapatlah rintangan total. Kita label dulu. Okey. V ni kita labelkan sebagai VR lah. Okey, VR. Okey, faham tak labeling ni? Ni V total. 6 volt. Faham tak labeling? Pani, faham tak Pani? Labeling? Nak labelkan dia faham tak? Cikgu. Ni voltan jumlah. Ni voltan jumlah faham, 6 volt faham tak? Rintangan jumlah, rintangan termistor campur rintangan R faham? Voltan R 4 volt. Okey, voltan R 4 volt. Okey. So sekarang dia tanya berapakah nilai rintangan termistor? So awak buat ratio je. Okey, yang pertama macam mana nak buat ratio? Pani. Macam mana nak buat ratio? Soalan tanya apa? Soalan tanya nilai rintangan termistor. Rintangan termistor. Rintangan termistor ni. So katakan kita labelkan sebagai R1. Boleh? R1. Okey? Okey, awak buat macam ni. Yang pertama V total. Awak bahagikan dengan rintangan total. Ni sebuah kadar je. Boleh? V total bagi rintangan total. Ni sebahkan. Okey, VR bahagikan dengan R. Boleh? Boleh faham? Nak buat dia punya nisbah ni. V total bahagikan dengan R total. Kenapa R? Sebab perintah R ni VR dia. Okey, boleh? Boleh tak buat di sebelah kadar ni? Mentor kena faham sebab menti nanti mentor kena terangkan konsep nisbah kadar kepada menti ni. Sangat banyak saya perhatikan sangat banyak aplikasi nisbah kadar dalam fizik KSSM kali ni. Okey. So lepas tu buat apa? VR kita tahu nilai dia. R kita tahu nilai dia. VT kita tahu nilai dia. RT tu adalah R1 campur dengan R. Dapatlah R total. So boleh tak kita dapat R1, R termistor? Boleh. R tambah dengan. Boleh kan? Masukkan nilai. Kita nak cari R1 je. R dah ada nilai. R dah ada. VR dah ada. VT dah ada. Okay, so cari masukkan VT. VT berapa? 6. VT berapa? 6. Okay, 6 volt. R 10 kilo ohm. R1 R termistor yang kita nak cari. Okay, samakan dengan VR. VR berapa? 4 volt. R 10 kilo ohm. So, dapatlah cari R. Okay, berapa nilai R? Siapa yang dah kira? Berapa nilai R? Kamun? 4 kilo ohm. 4. Siapa jawab tu? Terima kasih. 4 kilo ohm. Semua dapat 4 kilo ohm? Okay. Seterusnya nombor 37. Darjah 37 menunjukkan siri perebutan radioaktif. Okey. Tentukan sinar radioaktif yang dipancarkan dalam. So sinar radioaktif kita ada 3. Alfa. Lagi? Beta. Lagi? Gamma. Gamma. Okey. Alfa, helium, 4, 2. Ingat Alfa, helium, 4, 2. Okey. Beta, elektron 0, negatif 1. So gamma tak ada. Okay. So kat sini kita tengok mana yang hilang dia punya nombor nukleon dia 4. Cikgu. Ni, yang pertama ni. Ya.
Apa? Cikgu, soalan tadi saya dapat 5 kilo ohm. 5 Okay, kira betul-betul. Pelajar yang lain 4 ke 5? 5. 5. Terima kasih, tolong kirakan. Okay, sebab saya percaya awak lagi pandai matematik pada saya ni, yang pelajar-pelajar E+. Okay, so semua kira balik Kalau tak dapat tanya mentor. So 5. Mentor tolong pastikan awak kira betul-betul. Okay, yang ni. Thank you kamu. Okay, alpha. Sebab dia hilang 4. So alpha kena hilang nombor apa? Kita panggil nombor apa ni? Nukleon. Nukleon kan? Nuclear number kena hilang 4. Okay, proton number kena hilang 2. Okay, jadi betul lah alpha kat sini. Okay, seterusnya. Ni dia sama. Tapi kat sini dia tambah 1. So automatic kalau tambah 1 ni beta. Yang ni pun tambah 1 atas sama, so beta. Yang ini dia kurang 2, atas dia kurang 4, so alpha. So 2 beta, alpha, beta, beta, alpha. Alpha, beta, beta, alpha. So jawapan dia D. Faham tak? Faham. Okay, good. Nombor 38, reaktor nuklear kadar tindak balas berantai. Kita kawal menggunakan kita kawal kadar tindak balas berantai, kita serap dia punya neutron. Kita guna apa? Boron. Boron. Tahu tak macam mana cikgu ingat boron ni? Boroi. Orang yang boroi ni perut dia buncit. Bila perut dia buncit, maksudnya dia serap semua. Dia serap semua makanan, sebab tu perut dia buncit. Sebab tindak balas berantai. Ada tak tindak balas berantai kat sini? Saya tengok soalan. Gambar tindak balas berantai. Tak ada. Kemana saya jumpa tindak balas berantai tu tahu kan tindak balas berantai? Tindak balas berantai tu dia membebaskan banyak neutron. So lagi banyak neutron terbebas, lagi banyak haba yang akan terbebas daripada tindak balas nuklear. So cara nak serap neutron tu kita guna rod boron. Okay, rod boron ni dia akan menyerap neutron. Neutron-neutron yang berlebihan tu. Okay, so boron. Jawapan dia B. Okay, nombor 39, tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga. E sama dengan HF, tenaga foton. Okay, so jawapan dia foton kan? B. Nombor 40, antara logam-logam berikut, logam manakah yang tidak memancarkan elektron apabila suatu foton dengan frekuensi 1.304 darab 10 kuasa 14 Hz disinarkan ke atas permukaannya. Okay, frekuensi ambang. Okay, yang mana? Tidak memancarkan. Awak faham kan? Tenaga foton terdiri daripada fungsi kerja tambah tenaga kinetik. Fungsi kerja ni H darab frekuensi ambang. Tenaga kinetik setengah mv square. So ni jumlah tenaga haba je. So bila tenaga cahaya tu kena ke atas permukaan logam, kalau sampai frekuensi ambang, dia hanya boleh pancarkan elektron. Kalau tak sampai frekuensi ambang, elektron tak akan pancar. So kita tengok mana yang boleh memancarkan, yang sampai frekuensi ambang dia. Yang mana? Apa jawapan dia? Kaini. Donkey. Kenapa donkey? Kerana frekuensi ambang dia lebih tinggi. Okay, frekuensi ambang dia lebih. Ni kan 1.304. So 1.36 dia punya ni semua sama 14. 1.36 dia lebih lah daripada 1.34 lebih. Yang lain semua kurang. So salah. Kena ambil yang lebih. Kalau lebih daripada frekuensi ambang, barulah elektron akan terpancar daripada permukaan logam. Sebab tu jawapan dia D. Faham? Faham tak pelajar? Faham cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa hari Rabu 6 masa. Kita nak bincang soalan buku Nilam. So mentor tolong WhatsApp saya
soalan-soalan pengiraan ke, soalan AC ke, yang mana yang awak tak faham daripada set 1 sampailah set 4 tu. Kita cuba fokus soalan banding beza, soalan pengiraan. AC kita put aside dulu lah, kita buat structure semua dulu. Boleh? Dan habiskan juga kita punya soalan trial dulu. Mungkin 2 masa habiskan soalan trial dulu. 4 masa lagi tu kita bincang buku nilam. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, itu saja semua. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih.